A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita memulakan kuliah pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala aidan fil Qur'an, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yad billah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan yang dilarang dan melaksanakan apa yang dituntut, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Dengan kita ikut jalan-jalan yang selain daripada yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis. Wa man yabtaghi ghairal islami dina lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih jalan selain jalan yang dianjurkan oleh Islam, sesungguhnya mereka ialah orang-orang yang rugi dan mereka akan dipersoalkan di akhirat besok. Ini marilah sama-sama kita meyakini bahawa jalan Islam adalah jalan yang terbaik. Tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada yang kurang dalam sistem Islam itu. Ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya para ulama al-amilin yang menyampaikan kita pada hari ini. Walaupun mereka sudah jauh berada, tetapi peninggalan mereka masih menjadi pegangan umat Islam. Tetapi kalau kita memilih bukan Islam dalam penyelesaian apa-apa hal dunia maupun akhirat, maka tunggulah masanya, masa kehancuran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang tidak menjadikan agama yang menjadi keyakinan, yang menjadi i'tiqad, akidah, iltizam sejak ia dilahirkan lagi, tetapi apabila duduk di dunia diingkar dan tidak mentaati apa yang disuruh oleh Allah, tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan melihat satu hadis yang ada kaitannya dengan pesanan terhadap ketaatan dan kemungkaran. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada umatnya, dia tidak akan memberatkan kepada umatnya kecuali apa yang umat itu mampu sendiri.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang Allah perintahkan kepada kita sebenarnya kita boleh buat benda itu sekadar yang kita mampu mengikut kedudukan, kemampuan yang ada pada kita. Dan begitulah juga perkara yang dilarang, kita mampu meninggalkannya kerana itu adalah di bawah kuasa, di bawah qadar, di bawah qada Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan manusia ataupun umat akhir zaman. Contohnya dalam amalan solat, Allah sudah mengetahui bahawa kemampuan manusia umat Nabi Muhammad SAW hanya mampu melakukan solat itu 5 kali sahaja sehari. Walaupun dalam cerita kisah Isra Mi'raj bagaimana asalnya adalah 50. Cuma apabila Allah memberikan kelebihan, memberikan pahala, maka pahalanya tetap lagi kepada 50 pahala yang seperti mana diwajibkan oleh Allah SWT. Hadis yang ke-9 iaitu yang berkaitan dengan agama Islam ini mudah dan tidak menyusahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa amartukum bihi fa'tu min mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maksudnya hadis diriwayatkan daripada Abi Hurairah bin Sakhar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang ke atas kamu maka hendaklah tinggalkan, dan apa yang aku perintah kepada kamu hendaklah kamu sesuaikan dengan kemampuan kamu, laksanakan sesuai dengan kemampuan kamu. Kerana sesungguhnya orang yang sebelum kamu ditimpa kecelakaan disebabkan banyak pertanyaan dan banyak perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis seperti yang kita tahu ialah kata-kata walaupun ringkas, padat, tetapi dia adalah di antara kata-kata yang mempunyai rangkuman pengajaran hukum dan sebagainya yang begitu banyak. Kalau kita lihat hadis ini, dia merangkumi perkara-perkara yang dilarang dan yang disuruh. Banyak, banyak yang dilarang dan yang disuruh. Yang dilarang disuruh kita tegakkan. Sebab itulah para ulama besar, Imam Nawawi umpamanya mengatakan hadis ini adalah dasar-dasar Islam yang sangat penting, yang merupakan ucapan yang singkat dan padat, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Di dalamnya merangkumi berbagai hukum yang jumlahnya tidak terbatas. Jadi sebab itu dia kata penting, dasar, kerana perkara yang dilarang, perkara yang disuruh itu amat banyak. Tapi dalam terjemahan ataupun dalam huraian ini kita akan beri contoh-contoh sahaja. Begitulah juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama. Ini adalah hadis yang agung yang merupakan dasar agama, rukun Islam. Ia patut dihafal dan diperhatikan, diteliti. Bukan sahaja kita orang Islam ini bukan sahaja disuruh supaya menghafal Al-Quran, hadis pun kena hafal. Hadis pun kena hafal. Para ulama yang mendapat gelaran Al-Hafiz dulu, mereka adalah penghafaz hadis. Beribu-ribu hadis dihafaz sehingga mereka diberi gelaran sebagai Hujjatul Islami, Al-Hafiz, Al-Syekh, Al-Alamah, segelaran-gelaran yang diberikan kepada ulama yang banyak menghafaz hadis ini. Al-Quran sudah tentulah, tapi hadis pun kita kena hafaz. Sebab itu ulama menggalakkan sekurang-kurangnya kita hafaz hadis 40 bagi kemampuan atau bagi ruang umat Nabi Muhammad di Malaysia, orang Melayu Islam,
40 ni pun nak hafal pun sudah agak susah Kita tanya berapa hadis hafal? Kita jawablah sendiri berapa yang kita hafal Kadang-kadang kita tak pernah baca pun hadis. Tidak ada pun kita hadis di rumah kita. Itu satu benda yang tak baguslah. Kurang terjemahan makna kita hadis 40 tu ada untuk rujukan kita. Sebab hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi dan para a'immah yang mutakhir ini bertujuan untuk menerangkan hal-hal berkaitan dengan Islam yang terdapat dalam agama. Jadi bila ada persoalan arahan tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah akan terus memberitahu kepada para sahabat. Maka dia jadilah hadis yang bakal kita rujuk. Hadis ini terjadi apabila sahabat yang bernama Aqra bin Habis, nama seorang sahabat ini, dia suka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khususnya apabila soal-soal yang berkaitan dengan agama. Dia tanya, di antara pertanyaan dia tanya kita masalah haji. Semasa itu dia menunaikan haji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aqra ni bertanya, wahai Rasulullah, apakah haji dilakukan setiap tahun atau sekali sahaja? Keperluan haji itu berlaku dan Rasulullah menunaikan haji sekali saja dalam kehidupannya. Itu pun satu benda yang boleh dijadikan asas hukum dalam agama. Bukan semua perkara yang disuruh itu dilakukan berkali-kali. Ada yang disuruh itu berlaku setahun sekali. Ada yang disuruh itu berlaku sekali seumur hidup. Ada yang disuruh itu sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan, setahun sebulan. Yang wajib tu kan macam kata bulan puasa Ramadan cuma sebulan saja yang wajib dilakukan dalam setahun. Ibadat solat Jumaat seminggu sekali saja. Dan sekali itu pun banyak yang culah, banyak yang tinggal. Jiran-jiran kita kalau tuan-tuan tengok zaman moden ni, Jumaat ni dibuat dak. Ya, buat dak. Dia anggap macam dah jadi tak jadi wajib. Bila PKP ni kata susah dia jadi tak jadi wajib, terus dia rasa lega. Kalau PKP lagi pun tak apa. Tak payah habis sembahyang Jumaat ni, tak wajib dia kata, tak wajib. Tak wajib. Sebab dia dibenarkan kerana kesusahan. Haji pun walaupun sekali, kalau dia menyusahkan dia tak wajib juga. Ini suruhan Allah. Macam zaman sekarang, kita dah setahun dah kita ditangguh haji. Orang yang ada duit bertimbun-timbun pun tak boleh pergi haji, ditangguh tahun ni. Tahun ni nak pergi lagi. Dah telah buka ke lagi, tak perasan dah. Tak lama dah kita haji Patutnya dah ada jalan urusan. Kalau dia boleh membahayakan, dia boleh membawa mudarat, maka pada masa itu tak wajib, tak wajib. Kalau dia tidak cukup bekalan, tak cukup kemampuan, tidak berkemampuan, haji itu pun tak wajib walaupun asalnya wajib. Jadi benda-benda ni kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia ada pertimbangan dengan kadar kemampuan pada diri manusia, seperti mana kita sebut awal tadi Puasa pun kalau orang yang tua, terlalu tua, kalau dia tak makan, dia menyebabkan dia lemah, boleh membawa dia tidak boleh melakukan ibadah, maka diharuskan berbuka. Bayarlah fidyah, memberi makan seorang fakir miskin kalau dia tak boleh qada, kan? Ada di akhirnya musafir diberi rukhsah untuk berbuka. Kalau dia musafir itu dengan tujuan yang baik. Begitulah juga amalan-amalan yang lain. Puasa, sembahyang tak boleh buat 4 rakaat, boleh buat 2 rakaat. Tak boleh buat
berdiri, berduduk. Tak boleh berduduk, berbaring, mengiring, sehingga dengan niat dan hati pun disuruh lagi buat sekadar mana yang kita mampu dan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa toleransi dalam ibadah. Jadi bila haji ni kewajipan rukun Islam yang 5, kalau orang itu pun tak sempat menunaikan haji, meninggal, tapi dia tidaklah akan dipersoalkan kerana sebab-sebab yang boleh membawa kepada dia tidak diwajibkan. Kecuali kalau dia ada peluang, dia tak pergi. Kalau dia ada duit, dia hoyo hayang, dia joli ke sana kemari tapi tak pergi haji, itu dia diberi amaran pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang tidak menunaikan haji dan dia mati, dikuatiri matinya sama ada Yahudi ataupun Nasrani. Dikuatiri. Dia tengok pada niat, kenapa dia tak pergi, sebab apa dia tak pergi itu. Itu tapi zaman sekarang bila buat giliran ini ada masalah pula. Ada masalah lain pula. Umur muda, umur tua pun kalau tak sampai giliran, tak pergi daftar lagi, lambat daftar, tahun 2060 ni baru boleh pergi. 2060 siapa yang ada lagi, ya? Kalau banding dengan kita lah yang ada di sekarang ni. Jadi kelonggaran-kelonggaran ini adalah hasil daripada kemudahan yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Aqra' duk tanya haji ni sekali ke dua tiap tahun ke, jadi soalan itu jadi satu benda yang Rasulullah fikir tak perlu jawab, kan? Tak perlu jawab. Nak tanya apa buat, dia pun buat satu kali ya. Keperduan haji ni pun inilah kali pertama dia buat, kan? Jadi Rasulullah tak jawab kepada Aqra' ni. 2-3 kali ditanya, Rasulullah baginda tidak menjawab, sehingga satu masa Rasulullah, apakah haji setiap tahun? Baginda menjawab. Ini dalam satu hadis yang lain kata baginda menjawab, satu hadis lain dia kata baginda tak jawab, sehingga ke suatu masa baginda menjawab, sekali dan barang siapa yang mampu maka kerjakanlah dengan sukarela. Sukarela. Kemudian ada persoalan bagi orang yang menunaikan haji banyak kali, apa hukumnya pula? Itu ada hukumnya. Siapa fa'ilam yastati' yang berkuasa, maka dibolehkan dengan syarat dia hendaklah ikhlas menunaikan tatawuan, iaitu secara sukarela. Haji sukarela, dah duit banyak daripada yang lain selesaikan yang lain dulu, kewajipan lain pun lebih duit, bolehlah pergi tatawuan, pergi ambil package yang 60,000, 70,000, 80,000, pergi haji bila-bila pun boleh, bila mahal, ya, mahal pun ada persoalan juga timbul, ya. Bagaimana peluang-peluang macam ini hanya diperolehi bagi orang yang tertentu sahaja. Jadi banyak benda yang akan dipersoalkan dalam agama. Tetapi benda itu benar-benar penting, Rasulullah taklah melarang. Sebab dalam soal pertanyaan ini, bertanya ini, kita boleh dibenarkan untuk bertanya dalam hal-hal, beberapa hal. Contohnya para ulama ada menyebut, kerana di dalam ayat yang terakhir tadi, nanti kita baca hadis tadi, fa'idama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya. Sesungguhnya orang yang sebelum kalian biasa binasa kerana bertanya dan berselisih tentang nabi mereka. Lalu bagaimana sebaiknya? Apakah sering bertanya ataupun tidak bertanya sama sekali? Dalam ayat di atas dianjurkan untuk bertanya, sementara hadis di bawah melarang banyak bertanya. Kan kita baca Al-Quran, kita selalu dengar juga, fas'alil ahli zikri in kuntum ta'lamun.
Tanyalah orang-orang yang berilmu jika kamu tak tahu. Tanyalah ustaz, tanyalah ustaz rancangan TV itu kalau tak tahu. Jadi macam mana hadis ni tak boleh bertanya? Jadi ada beberapa jenis benda yang ditentukan, pertanyaan-pertanyaan yang dibenarkan, yang diwajibkan, yang diharuskan dan sebagainya. Yang pertama, pertanyaan orang awam tentang kewajipan agama. Kalau nak tanya tentang hal agama, tentang wudu, tentang semayang, tentang puasa, hukum-hukum hakam dan lain-lainnya, ini tak ada masalah lah. Memang kena bertanya pun, memang kena belajar pun, sebab di antara belajar itu melalui pertanyaan. Kunci ilmu ialah as-su'al miftahul ilmi. Bertanya itu adalah kunci kepada ilmu pengetahuan. Kalau tak tanya kita tak tahu. Itu pertanyaan berkaitan dengan agama, itu diharuskan. Kemudian yang kedua, pertanyaan tafaqquh fid din, untuk mendalamkan hal-hal agama. Ini barangkali khusus lebih orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang belajar ilmu, ataupun orang yang talibil ilmi, orang yang belajar, yang masih dalam belajar, dia kena bertanya banyak. Ini diharuskan, diamalkan sendiri seperti mana seperti qada dan fatwa, menanya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ini. Malah dia adalah fardu kifayah. Kadang-kadang soal agama ni kita bertanya tu adalah baik sebab bukan sahaja untuk kita tapi untuk orang lain sama. Itu tujuan kita. Kadang-kadang kita baru tahu sikit-sikit, kita nak mendalam benda tu, kita tanya. Jadi bila diterangkan oleh guru, orang lain pun manfaat. Jadi dia jadi fardu kifayah, dia boleh dapat pahala kerana benda itu kalau tak ditanya, orang tak tahu. Jadi bila ditanya, orang tahu. Ini yang kedua. Kemudian bentuk ketiga adalah bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Inilah yang dimasukkan dalam hadis, benda-benda yang tak berapa penting, yang tidak berapa logik. Malah ada yang ditegah, yang dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah kalau bertanya mengenai perkara-perkara gaib, perkara-perkara gaib. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, banyak menerangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuk ataupun melaknat orang yang suka tanya-tanya mengenai hari kiamat. Was'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya mengenai hari kiamat, bila? Jadi Allah tidak membenarkan kita bertanya mengenai hari kiamat, kerana hari kiamat ialah perkara gaib, perkara-perkara sam'iyat. Wajib beriman, tetapi tidak boleh dibuktikan melalui panca indera. Itu perkara-perkara gaib. Mata, telinga tak boleh tengok, tak boleh buktikan. Kalau kita buktikan, itu bukan perkara sam'iyat. Allah rahsiakan perkara-perkara gaib ni kerana ada hikmah yang tertentu, seperti kiamat, alam barzakh, padang mahsyar, syurga neraka. Malah mengenai roh pun dilarang. Was'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apabila mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan roh, maka jawablah, roh itu adalah urusan Tuhanmu. Min amri rabbi, urusan Tuhanmu. Jangan tanya banyak. Kalau tanya banyak, maka dia boleh membawa kepada ketidakyakinan. Kalau tanya banyak, dia boleh membawa kepada kegoncangan iman. Kalau tanya banyak, dia seolah-olah macam mengejek-ngejek, memperli-perli. Bila nak hari kiamat ni? Bila ni orang kafir, orang musyrikin. Bila hari kiamat? Rasulullah duk cerita about kiamat, bila berlaku hari kiamat? Tapi bila hari kiamat datang, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan gambaran kiamat itu kepada orang semasa dia di sakaratul maut lagi.
kepada orang Islam dan orang yang tidak beriman. Allah tunjukkan, orang Islam pun nampak, orang yang tak Islam pun akan nampak. Dulu duk tanya-tanya sangat, ni tengok ini dia. Pada masa itulah orang bukan Islam ni akan menyesal dan memohon kalau dia boleh kembali bertaubat. Macam-macam lah cerita-cerita mengenai perkara-perkara seperti ini. Bila dah berlaku barulah dia nak sedar. Kemudian mengikut Imam Nawawi menjelaskan ada 3 macam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan yang penting, khususnya yang berkaitan dengan cara ibadah. Ini yang pertama tadi pandangan penafsir ayat hadis tadi. Ini kata Imam Nawawi. Maka kalau untuk cara ibadah dia adalah wajib. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan orang ramai, misalnya fatwa daripada mufti berkaitan permasalahan terjadi dalam masyarakat. Itu pun diharuskan kerana dia berkaitan dengan orang ramai. Yang ketiga, pertanyaan tentang sesuatu yang tidak penting. Kalau hal ini ditanya bisa jadi memberatkan, biasa membawa memberat. Larangan hadis tersebut menurut Imam Nawawi merespon kepada banyak bertanya tentang sesuatu yang didiamkan dalam syariat. Benda yang didiamkan dalam syariat, yang tidak disebut, tidak jelas, dilarang kita bertanya. Jadi pertanyaan yang memberi manfaat terhadap diri kita, pertanyaan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain adalah dianjurkan, bahkan hukumnya wajib berkaitan dengan ibadah dan sebagainya. Jadi hal-hal yang tidak penting tak perlulah kita banyak soal dalam agama. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di antara orang-orang yang tidak pernah mempersoalkan langsung soal-soal yang berkaitan dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga ia digelar sebagai As-Siddiq. Sadaqtu. Rasulullah cakap, dia akan kata aku benarkan. Itu bolehlah Rasulullah. Sekarang macam mana nak benarkan? Ni kitab dia, hadis dia, bukan peninggalannya. Jadi kita tak boleh beri alasan macam tu, sebab peninggalan Rasulullah ada di hadapan kita, ada bersama kita. Bila hadis sebut larang sesuatu, kita wajib mengikutnya. Bila Al-Quran melarang sesuatu, kita wajib. Apabila disuruh sesuatu, maka kita juga disuruh meninggalkan perkara tersebut. Perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah berwasiat. Ini tambahan. Ausan Nabi SAW rajulan bisalasin, dengan 3 perkara. Diwasiatkan dengan 3 perkara. Yang pertama, iksaru zikrul maut. Ini cara kita nak mengembalikan keyakinan kita kepada agama kita. Yang pertama sekali, hendaklah kita sentiasa mengingati tentang mati untuk melalaikan engkau dari lain-lainnya. Kalau kita ingat mati, tuan-tuan, insya-Allah banyak benda kita boleh hindarkan, perkara-perkara maksiat. Bila kita ziarah kubur, di antara hikmahnya ialah kita dapat kembali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ziarah kubur boleh mengingatkan. Sebab tu dijadikan satu kewajipan kepada umat Islam untuk mengiringi jenazah ketika ada kematian. Kewajipan selain daripada memberi salam, menghubungkan silaturahim, menjawab orang yang bersin, ialah itba'ul janaiz, mengiringi jenazah, kerana dia boleh memberi kita peringatan supaya ingatkan mati. Ini boleh bawa kepada kebaikan kepada kita. Yang kedua, wa 'alaika bisyukri fa innahu ziyadatu fin ni'mati. Pesanan Rasulullah yang kedua, wasiat Rasulullah yang kedua, dan tetapkanlah bersyukur, dengan sebab syukur itu menambahkan nikmat. Syukur apa-apa sahaja yang kita terima, hendaklah kita syukur. Alhamdulillah. Nikmat ataupun nikmah, kita kena alhamdulillah. Maksudnya kalau kita dapat benda yang baik, tentulah alhamdulillah. Malah kita boleh cerita kat orang pula, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis.
Nikmat Allah boleh kita cerita kepada Allah, bukan kita nak bangga, tapi kita nak cerita ini rezeki kita kan, boleh cerita. Jadi apa nikmat, kalau kita ucap syukur dengan bukan sahaja alhamdulillah, dengan amalan-amalan yang baik yang lain, maka dia akan menambahkan rezeki dan nikmat kita itu keberkatan. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, sedikit ke banyak ke, maka hendaklah Allah akan menambahkan lagi nikmat tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa alaika bid-du'a. Kita satu benda amalan yang amat digalakkan ialah doa. Jangan tinggal sedikit pun, walaupun dalam mana-mana keadaan. Keadaan senang pun kita berdoa, dalam keadaan susah pun kita berdoa. Mendapat nikmat kita berdoa, mendapat bala pun kita berdoa. Macam sekarang ni macam sekarang dia selain daripada doa bagi menghadapi ibtila ialah redha, sabar, redha dan doa. Ada tiga benda doa letak di akhir. Sabar, bila kita terima bala, sabar. Sabar itu mendapat ganjaran daripada Allah. Minas sabirin banyak ayat-ayat mengenai wasabiru warabitu. Bagaimana orang yang bersabar ni akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada hakikatnya, pada zahirnya dia nampak macam dia bala, tetapi sebenarnya Allah nak beri nikmat. Allah nak mengkifarat dosa-dosanya. Macam sakit lah kan, sakit kadang-kadang boleh mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang dilakukan, nak membersihkan jiwanya. Kebanyakan orang nak mati sakit biasalah tu sebab. Tapi di antara hikmah yang lain, sakit tu boleh mengkifaratkan dosa. Tuan-tuan, kalau dosa-dosa tuan-tuan boleh dikifaratkan, boleh dibalas di dunia, beruntung tuan-tuan sebab balasan dunia tu amat lebih ringannya pada dunia. Tetapi kalau tak pernah diseksa di dunia ni, risau juga padahal kita ada dosa. Tak pernah sakit-sakit tak pernah ke hospital, tak ada rekod hospital. Kalau dia buat dak saja, itu lagilah susah. Kalau dia masih bersyukur, pun adalah kelebihan-kelebihannya. Jadi doa, kerana kita tidak tahu bilakah doa itu boleh diterima. Sentiasa berdoa. Doa ni tidak semestinya dikabulkan oleh Allah Taala. Sebab itu kita jangan putus asa doa. Kerana dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konsep al-jaza, balasan itu sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sama ada ajilan atau mustajil, ditangguhkan ataupun disegerakan. Macamlah seksa juga seksa sama ada ditangguhkan ataupun ditangguhkan ataupun dipercepatkan, sama ada di dunia dan di akhirat. Di antara kalau seksa, kita tahulah kalau dosa derhaka kepada ibu bapa, memang dia tak akan tangguh tunai. Tapi ada juga nikmat orang bersedekah umpamanya pun kadang-kadang Allah beri ganjaran tunai di dunia ini, sebab dia banyak pemurah, Allah pemurahkan dia. Tapi ada juga orang yang Allah tangguhkan doanya. Sebab itu kita kena banyak berdoa, sentiasa berdoa supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tak berdoa adalah orang yang sombong, kerana para nabi-nabi semuanya berdoa. Tidak ada seorang nabi yang tidak berdoa. Nabi Muhammad SAW ketika dakwahnya ditolak di Kupah, di Mekah orang Quraisy menolak habis, tak mau terima Islam ni, dia berdakwah ke Kufah, Basrah. Dalam perjalanan berhenti kat Kupah, orang kampung menolak, bukan saja mengejek, malah membaling batu kepada beliau, dan lalu beliau baginda berhenti di sebuah pohon, berpohon.
lalu berdoa kepada Allah. Doa yang masyhur yang dibaca dalam kitab sirah banyak, yang mengaku bahawa dia lemah, hamba yang lemah, supaya Allah bantu dia. Tidak ada orang lain dapat bantu dia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Berilah hidayah kepada kaumku. Itu doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad secara live dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa itu ada seorang budak kecil yang beriman dengan Rasulullah. Itulah sejarah kepulangan baginda daripada berdakwah di Kufah, di Basrah dan Kufah. Seorang kanak yang bernama Adas pergi membantu dan menerima Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi makan kepada Rasulullah dan lalu Islam. Dan orang yang menerima Rasulullah dalam dakwah beliau semasa ditolak itu salah satunya ialah kumpulan jin, ya ma'syaral jin. Sebab itu jin ini pun ada yang Islam, ada yang kafir kan. Semasa Rasulullah pulang daripada Kufah itu juga, di pertengahan jalan dia bertemu dengan sekumpulan jin yang menyatakan pengiktirafan ataupun mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah terubat hati baginda ketika balik daripada Kufah. Ini cerita hidayah yang Allah berikan, kerana orang ini adalah orang yang Allah berikan izin, dan orang yang diterima musibah itu pula banyak berdoa, sentiasa berdoa. Jadi masa Covid ni janganlah putus daripada berdoa dengan doa-doa yang maksur, yang selalu disebut, supaya kita dihindarkan. Walaupun kita dalam PKP kembali kepada yang asal, bukan yang asal semula. Jadi asal pergerakan yang dikawal itu yang paling ringan, tapi kita mestilah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah senjata yang paling akhir bagi seorang muslim. Wanha an salasin, wasiat Rasulullah lagi, hendaklah kamu tegah, hendaklah kamu hindar daripada 3 macam benda, melarang daripada 3 macam. Yang pertama yang dilarang, la tanqusu ahdan, jangan kamu menyalahi janji. Janji adalah wajib ditepati. Jika disalahi, dia adalah dikhianati. Bila dia khianati, dia adalah dimurka oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Malah dia akan digolongkan di kalangan orang-orang yang munafik. Orang munafik, orang yang mungkir janji, tergolong dalam golongan orang yang munafik. Ayatul munafiqi salasatun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddatsa kazzaba, bila dia berkata-kata dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji, buat perjanjian, kemudian dia ingkar, dia menyalahi. Wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. 3, bercakap bohong, berjanji ingkar, beri amanah, dia khianat. Ini 3 perkara yang boleh membawa kepada seorang itu bawa kepada munafik. Jadi jangan senang-senang kita memungkiri janji. Jangan senang-senang pula berjanji, Masa janji bukan main manis mulut, boleh tanam tebu di bibir. Tapi bila nak tunai janji, udah bubuh racun di bibir. Senang diracunnya. Ini kena fikirlah tuan-tuan, kalau betul mau jadi seorang mukmin yang sebenar di sisi Allah, kita ingkar juga buat yang telah disebut oleh hadis, maka kita akan menerimalah balasannya. Jangan membantu orang untuk menyalahi janji. Kadang-kadang kita gelak kat orang dia tu mungkin janji, dia tu mungkin janji, yang kita duk sokong dia pasal apa? Tak boleh juga menyokong orang yang memungkiri janji. Dan yang ketiga, jangan membuat zalim.
Ini pesanan tegahan. Tadi 3 yang disuruh, 3 yang dilarang. Wa iyyakum wal baghi fa inna man bughiya alaihi la yansuranna Allah wa iyyaka. Jangan menzalimi, sebab orang yang diinaya pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kena inaya selalu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dulu dah berjanji, terserahlah, Allah akan balas kamu. Itu tabiat ataupun sikap orang yang telah diinaya. Dan doa orang yang diinaya ni pula dalam hadis menyatakan dikabulkan kan. Di antara orang yang dikabulkan doa itu ialah mazlum, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi bila dia berdoa sembahyang hajat ramai-ramai, duk apa menyusahkan ataupun duduk menginaya orang sesama Islam sangat, sembahyang hajat mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mohon pun ada juga adab dia kan dalam agama. Tak boleh mohon supaya dia dihancurkan, dileburkan, tak baguslah kan. Yang paling baik, Allahumma hdini fa innahum la ya'lamun. Nabi pernah bersabda, berdoa kepada masyarakat yang menolak dakwahnya, Allahumma hdihum, Allah, ya Allah Tuhanku, hidayatlah kepada mereka, kerana mereka itu tidak tahu, kerana mereka itu bodoh, mereka itu tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tahu bidang agama. Jadi banyaklah sebab-sebab kenapa dilarang daripada doa kepada yang tidak baik, khususnya di kalangan orang Islam. Yang zalim ni disebut ni ialah menzalimi terhadap orang yang Islam lah ni, ya. Dan hati-hati daripada makar. Makar ini ialah tipu daya, helah. Kita sekarang ni kita kata perancangan ataupun kita kata apa ni kita nak kata apa ni, ada orang yang di belakang tabir yang bermain peranan supaya orang sesama Islam ini hancur dan bercerai-berai. Dan hati-hati daripada makar, sebab tipu helah itu hanya dikenal kepada ahlinya sahaja. Sebab tipu helah ni selalunya akan kembali kepada orang yang membuat tipu helah tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah berkaitan dengan persediaan kita untuk menghadapi perkara-perkara yang Allah suruh, perkara yang tak suruh. Bukan kita tak tahu benda-benda yang disuruh, benda-benda yang disuruh, tapi kadang-kadang kita dipengaruhi, ya. Dan soal-soal agama mestilah diserahkan kepada orang-orang yang mengetahuinya, Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza wusidal amri min ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah." Apabila kita menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kebinasaan. Orang yang bukan ahli ini termasuklah orang-orang yang dia buat satu kerja itu ada tujuan-tujuan yang lain, bukan tujuan-tujuan yang membantu umat, tetapi boleh membawa umat itu kepada jalan yang syirik ataupun yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia boleh membawa kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa itu bolehlah kita ikut. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan, sebab arahan, tuntutan, suruhan Allah itu nyata, larangan Allah itu akan nyata. Kalau dalam hadis ni, kalau tuan-tuan tengok, dia dimulakan dengan perkara-perkara yang dilarang. Manuhitum pantahu, benda yang ditegah disebut dulu. Lalunya ada makna. Bila hadis atau ayat Quran dimulakan dengan sesuatu itu diletak di hadapan, maka dia itu yang penting. Sebab kita ni di antara tabiatnya suka benda yang dilarang. Orang yang tak bagi buat, kita yang tu kita buat. Perangai manusia ni, orang nak larang tu, itulah yang kita hendak. Orang yang disuruh haram, haram. Kita tak boleh buat. Padahal benda itu dalam bidang kuasa kita. Kita mampu buat benda itu. Menegah orang daripada melakukan maksiat, mengharamkan daripada benda yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan tak boleh kan mengharamkan arak. Arak memang jelas dalam Al-Quran. Takkan kita tak boleh buat hukum mengharamkan arak, mengharamkan zina,
buat undang-undang enactment, tapi kita tidak mau kerana kita tidak ada asaskah, tidak bolehkah, itu wallahu alam. Malah nak fikir ya. Sekarang ni jadi manusia ataupun orang biasa ni terpaksa fikir bagaimana hal-hal orang yang memimpin kita. Lebih daripada orang yang memimpin itu sepatutnya memikirkan hal menyenangkan rakyatnya ataupun di bawah pimpinannya. Tapi kita sekarang duk fikir apa mereka nak buat, apa mereka buat. Lama-lama kita ambil jalan yang paling mudah, ialah tunggu dah lihat ataupun dalam satu kaedah dalam agama as-sukut, diam itu lebih baik daripada berkata-kata. Itu pada masa tu ada juga kita boleh pegang satu kaedah dalam agama. Kalau benda itu, kalau kita cakap pun boleh menyusahkan orang lain, boleh membawa kekeliruan, diam sajalah. Tak payah masuk campur. Tunggu, lihat dan nantilah. Tapi amalan-amalan itu dalam bentuk yang umum atau dalam bentuk kemasyarakatan. Tapi kalau pada diri kita yang diwajibkan, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang, itu adalah atas diri kita yang buat keputusannya, nak buat dan tak buat. Jadi marilah kita sama-sama berazam untuk meneruskan keyakinan kita kepada agama Islam dengan menjadikan suruhan itu ikutan kita dan larangan itu sebagai benda yang kita tegah dalam kehidupan kita. Barulah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-Nya, sebagai muslim yang sejati, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala ini, sebenarnya kita kena bersih sungguh-sungguh hati kita, amalan kita ni kita semua bersih. Hubungan kita dengan manusia, hubungan sama manusia, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sekalian makhluk, hendaklah kita bersihkan segala-galanya. Barulah Allah akan menerima. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dengan hati yang sempurna, bersih dan jelas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan mereka-mereka yang diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya yang mendapat hidayah, mendapat rahmat di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. A'udzu billahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.